Ini dia carta yang paling digemari oleh kebanyakan investor ataupun pelabur. Ini disebabkan carta dia sangat menarik untuk kita membuat banyak duit, disebabkan dia punya pattern yang zigzag, dia naik turun naik turun naik turun. So kita boleh apply principle buy low sell high. So kita ada banyak peluang untuk membeli pada harga yang rendah dan juga jual pada harga yang lebih tinggi. So kita ada banyak peluang. Dia tengok carta dia bagaimana, dia naik begitu. Dia tak sama seperti certain carta yang dia naik terus, habis tu dia stop dan terus jatuh. Yang ni lain, dia naik turun naik turun naik turun perlahan-perlahan sampai ke kemuncak dia. Okey, so kita nak tengok bagaimana nak buat banyak-banyak duit dalam carta sebegini. So bagaimana nak buat duit banyak-banyak dalam carta sebegini? Buy low, sell high. Bagaimana buy low, sell high? Kita kena pandai untuk estimate berapa banyak bila dia buat kenaikan, dia akan buat keturunan tu. So kita kena pandai membuat estimate keturunan tu. Banyak mana dia akan turun supaya kita boleh beli pada harga yang rendah sekali dan kita jual pada harga yang lebih tinggi. Di situlah kita punya duit datang. So kita ada banyak peluang untuk beli rendah, jual tinggi, beli rendah, jual tinggi. Cuma kita kena pandai macam mana nak identify bila tahap mana sampai tahap mana harga itu akan turun bila dia buat retracement. Okay? So, ini yang kita akan belajar dalam channel ni. So, welcome to my channel. Please click like and subscribe. So, kita akan bermula sekejap lagi. Ini adalah saham DNO Green Technologies Berhad. So saham ni kita cuba analisa untuk retracement. So kita nak tengok bagaimana dia boleh retrace, dia boleh turun ke tahap mana supaya kita nak beli pada tahap harga yang paling rendah dan menjual pada harga yang paling tinggi. So nombor satu, kita kena pastikan dia dalam uptrend. Sebab teknik yang saya ajar ni, the ARS teknik ni, teknik ni cuma boleh apply bila kita ada uptrend ataupun downtrend. Sideways kita tak boleh nak guna cara yang saya mengajar ni. So nak pastikan uptrend ni senang. So kita perlu 4 titik. So kat bawah ni kita tengok adalah low point. Cuba perhatikan pada mouse pointer saya. Ini adalah low point. Low point. Lepas tu kita dah high point. Lepas tu kita dah low point. Tapi low point ni adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya. So untuk nak create uptrend tu, kita kena low tu become higher. Kena jadi lebih tinggi. Habis tu yang higher pula akan kena jadi lebih higher. So kita dah ada 4 titik ni. 1, 2, 3, 4. So 4 titik ni dah confirmkan yang trend yang kita ada sekarang adalah uptrend. So apa yang saya akan buat? Saya akan melukis satu peta untuk menjadikan ia sebagai satu titik rujukan. So titik ni, peta ni adalah untuk rujukan kita. So sekarang kita kena buat satu assumption sebab kita nak study. Kita akan buat satu assumption. Katakanlah kita data-data kenaikan saham ni semua kita tak tahu. Katakan pada asalnya kita tak tahu bagaimana kenaikan akan berlaku. Adakah dia akan naik terus ataupun dia lepas tu dia akan turun ataupun mendata. Kita tak tahu apa. Kita buat assumption tu. So oleh itu saya akan cuba hidekan. Saya cuba hidekan supaya anda pun boleh buat assumption. Begitulah yang anda tak tahu apa yang akan berlaku. So sekarang saya akan saya akan highlight point of analysis. Kita akan analisa bahagian ini. So kita akan analisa bahagian ini sebab kita dah ada 4 titik kan. So ni adalah titik pertama.
So ini titik kedua, titik ketiga, dan 4 titik ni titik keempat kat sini. So 4 titik ni dah confirmkan dalam uptrend kan. So kita boleh analisa apa tu yang point of analysis dekat sini yang saya circlekan dengan besar tu. So kita nak analisa bahagian ni, banyak mana dia akan turun. Itu yang kita nak. Walaupun kita dah tahu jawapan dia sekarang, tapi dalam bila market tu dalam real dia tengah trading, kita dah tahu banyak mana dia akan turun. So sekarang kita nak estimate banyak mana bahagian ni yang saya tunjukkan, yang circlekan besar ni, dia akan turun. Banyak mana dia akan turun. Kita nak guna historical data untuk confirmkan or rather tu bagi indikasi kepada kita sebagaimana retracement tu akan berlaku untuk point of analysis kita dekat circle ni. So step pertama kita kena ambil ukur sudut sudut retracement yang terdahulu, yang immediate punya retracement. Kalau kita tengah menganalisa kawasan ini yang saya tunjukkan, dan kita kena pilih retracement ataupun penurunan yang sebelumnya. So yang sebelumnya adalah dekat sini. So untuk memudahkan analisa kita lebih tepat, saya akan erasekan ke semua tanda-tanda dekat carta ni supaya dia tak mengelirukan. Okay, so kita so mungkin I kena, so dekat sini lah point of analysis ini I circlekan. So kita akan tengok data yang terdahulu. So data yang terdahulu untuk retracement adalah bahagian yang ini. So kita kena ambil point yang paling tinggi. So yang ni lah point yang paling tinggi kat sini. Then kita akan ambil sudut sampai ke point yang paling rendah. So dia punya degree adalah 47 darjah. So 47 darjah dan ketinggian dia pula, kita akan ambil juga dari tinggi itu sampai ke bawah ni. Anggaran dia lebih kurang dia turun 15 sen 14.5 so maksudnya kita boleh katakan 15 sen. So dia turun 15 sen. Okey, dia turun 15 sen. So kita tulis kat situ 15 sen, itulah ketinggian dia. Lepas tu dia naik semula. Habis tu dia mula buat penurunan. Bila dia mula buat penurunan, kita tak perlu tunggu sampai dia turun habis-habis. Kita cuma perlukan 1/3 daripada tinggi penurunan yang sebelumnya. So yang sebelumnya adalah 15 sen. Kalau 1/3 adalah 5 sen. So kita just perlukan dia turun 5 sen. So cuba kita ambil pembaris kita dan kita ukur dari tinggi tu, paling tinggi tu, kita tengok dia ada tak dia turun 15 sen. 5 sen. In fact dia lebih. Kalau lebih dari tu is lebih better lah. Kita cuma perlu minima 5 sen. 1/3 tu minima. Kalau lebih dari 1/3 pun boleh juga. So kita dah macam 75 sen, dah lebih memandai untuk analisa kita. So maksudnya dia dah mula buat retracement lebih dari 1/3. So oleh itu saya akan ambil sudut lagi, bacaan sudut. Dari paling tinggi itu saya cuma akan baca sampai, imagine lah kita tak tahu dia turun sampai mana. Imagine kita tak tahu dia turun sampai mana. Itu yang kita nak predict sekarang nak anggarkan. So I just buat anggaran. Okay, dia turun 1/3. Saya buat anggaran kat situ. Okay, dia macam ni lah. 1/3 tu lebih kurang macam ni lah kan. So dia turun macam 73 darjah. So kalau bacaan dekat sini dia 73 darjah. So kalau dibandingkan 73 darjah dengan 47 tu lebih mendatar kan. So kita boleh, sekejap saya cuba alihkan. Okay, so saya akan buat penindihan Saya buat penindihan dekat sini. Okay, dah buat penindihan. So kita nampak yang current punya bacaan tu lebih curam lebih curam. Dia punya penurunan tu macam lebih curam. Itu mengindikasikan kepada kita buyer, sellers tu macam panik. So dia nak jual terus. Dia tak nak jual slow, dia nak terus dump. Dia nak buang terus. So, apa-apa yang dah ada saham tu dia nak jual. Itu mentality dia time tu. Sebab itu sudut tu sangat sangat steep sangat steep ataupun sangat curam sangat curam.
So, bila keadaan tu berlaku, itu indikasi kepada kita sellers tu terlalu panik. Bila sellers tu panik, sepatutnya harga saham pada ketika tu terus menurun menurun lebih daripada penurunan yang sebelumnya. So, kalau kita tindakan tu, kita dapati benchmark kita dia patut turun sampai sini tau. Di atas ni patut turun sampai ni. Itu baru 15 sen penurunan. Tapi kalau sepatutnya dia kena turun lebih dari tu, lebih dari 15 sen. Ikut psikologinya, dia kena turun lebih daripada 15 sen sebab dia agak curang penurunan dia pada kali ni tapi kita nampak dekat sini data sebenarnya tidak turun sebanyak yang kita anggarkan. Kita anggarkan dia akan turun lebih. Okay, so sepatutnya kan dia sepatutnya turun lebih banyak daripada line ini. Okay, so I buat satu lagi line so kita punya target dia kena turun lebih daripada line yang hijau ini. So sepatutnya dia turun sampai sini je kan. Yang actual data dia turun sampai sini. Yang sepatutnya kalau ikut teori ini dia patut turun lebih dari tu. Lebih mana? Dia kena lebih, and in fact dia kena pergi all the way to the support kena support. So kalau ikut teknik ini kita kena pergi ke bahagian support. Support adalah sama dekat sini. Okay, support di bawah line yang kita lukis dekat atas tu. So kita cuma ada support dekat sini. Resistance tu sampai dekat atas. Okay, sampai dekat atas. So ini adalah dia punya support So patutnya dia kena turun sampai ke support ataupun support yang I would say dia ada dua support. Support satu nombor satu dekat sini, lebih kurang dekat sini. Okay, sama yang dekat sini. Okay, support yang kedua adalah dia ada dua support So dia ada support kebiasaannya kita ambil support yang paling dekat Okay, so yang paling dekat adalah line inilah yang pertengahan ni. Ini pun satu jenis support sebab kita ada kenaikan penurunan. So penurunan tu boleh jadi satu support line lah kat sini. So patutnya kita punya prediction penurunan kali ini dia sepatutnya tidak berhenti kat situ tau. Yang saya tunjuk sekarang. Tak patut berhenti kat situ. Dia patut lebih turun lagi. Tapi yang sebenarnya benda tu tak berlaku. So maksudnya teori yang kita apply ni tak menjadilah kali ni. Okay, dari segi filosofinya dia kena turun lebih lagi. Tapi dia tak menjadi. Itu mungkin menunjukkan market agak positif pada saham pada ni. So dia immediately dia buat climb back lah. Dia climb back untuk naik lebih tinggi lah. Okay, kalau ikut psikologinya dia patut turun lebih lah. Tapi tak menjadi pada kali ni. Okay, kita tak garanti teknik yang saya ajar ni 100% successful tapi dia cuma logik. Dia cuma logik berkaitan dengan psikologi. Okay, kita nak tengok sebanyak mana psikologi itu mempengaruhi pasaran. Okay, so kita cuba tengok ada tak retracement yang saya akan padamkan juga semua tanda kat sini. So kita dapati yang kali ini tak berapa menjadi. Cuba kita tengok yang next round, penurunan yang next round tu. Okay, nak buat analisa untuk next round ni, kita akan ambil angle untuk yang terdahulu. So kita nak buat untuk study untuk bahagian ni. So yang terdahulu adalah yang ini, yang tadi kita analisa. So kita ambil dari tinggi tu sampai yang rendah tu adalah 58 darjah. Okay, 58 darjah. So yang bacaan sekarang ni kita tak perlu kita tak perlu tunggu sampai harga tu jatuh paling ke bawah lah. Kita just perlu 1/3 penurunan berbanding pada reference kita. Sebab tujuan kita adalah untuk estimate banyak mana dia akan turun. Right. So kita tak perlu tunggu sampai dia turun habis sepenuhnya. Kita just tunggu sampai 1/3. So kalau saya anggarkan 1/3, kat sini saya just main anggar-anggar 1/3 di atas ni kan.
Okey, mungkin yang ni lah anggaran saya 1/3 atau lebih daripada tu is fine lah. Okey, lebih dari tu is fine. Okey, so 63. Okey, so maksudnya saya atau you nak kurangkan itu pun boleh juga. So, tak ada masalah. Okey, so tapi saya rasa ini okey lah 63. Okey, so dia buat penurunan kat sini. Tapi actual penurunan tu lebih rendah daripada kat sini sampai dekat sini. Tapi saya je sampai 1/3 tu, lebih daripada 1/3. Okey, lebih dari 1/3 menganggarkan dia punya sudut 62 darjah. So kalau kita bandingkan 62 darjah dengan 58, kita tindihkan so 62 sudah tentunya lebih curam lebih curam, right? So lebih curam. Okey, lebih curam. Kalau lebih curam secara psikologinya, okey, dia ada satu benda dekat teknik yang saya mengajar ni tau. Dia dalam teknik ni kita cuma boleh applykan pada retracement yang jelas dan nyata. Sometimes bila dia buat penurunan, dia tak berapa jelas tau. Tapi saya rasa yang kita study ni kuat jelas lah, yang dia punya penurunan semua kuat jelas Okay, so anyway, saya kena acknowledge kali ni pun tak menjadi kita punya analisa. Okay, so sebabnya kita punya benchmark adalah 58 degree, tapi yang kita punya study sekarang adalah 62 darjah. 62 darjah tu lebih curam. Sepatutnya harga kena turun lebih rendah daripada apa yang kita dapati daripada reference. Reference ni dia, kalau you tengok tinggi dia agak tinggi kan. So cuba point dari atas sampai bawah agak tinggi kan. Tapi kita tak dapat even the actual data yang kita ada, dia tak panjang sangat. Dia tak boleh panjang daripada, patutnya dia lebih panjang tau. Dia kena turun lebih banyak. Tapi dia tak menjadi. Dia turun sikit je. So maksudnya dia punya psikologi dekat pasaran ni, dia still very positive lah. Dia akan naik lebih atas. Okay, dia lebih atas. So maksudnya kita tak menjadi juga kali ni. Okay, so kita estimate. Okay, kalau lah yang sebenarnya kalau ikut study yang kita ajar ni, yang sepatutnya kan, okay, so yang sepatutnya let me try to, okay, yang ni lah panjang sebenar dia kan, 57 darjah. Okay, untuk 57 ni lah panjang dia kan. So yang sepatutnya, okay, saya tindihkan kat sini. Dia kena target dia. Saya cuba draw line target dia dekat sini, bawah line ni. Dia sepatutnya turun lebih bawah daripada yang garisan hijau ni. Sepatutnya. Kalau I tindihkan, actually tak banyak beza tau. 57 dengan 53 lebih kurang sama je tau. So kalau dalam teknik ni, kalau degree dia sama, penurunan dia juga akan sama. So 57 dengan 54, dia even bila kita tindihkan nampak sama je. So sepatutnya kalau sama dia punya darjah penurunan, dan ketinggian penurunan juga perlu sama. Mungkin saya rasa kan, dia tak sama juga, dia lebih rendah sebenarnya. Dia tak sama juga, dia lebih rendah. So in the best case kan, dia sepatutnya turun sampai yang line hijau ni. Kalau saya anggap 57 dengan 54 ni tak banyak beza, kecurunan dia tak banyak beza, so dia sepatutnya turun sampai yang line hijau tu yang saya highlight. Tapi dia tak, dia turun kurang daripada tu. Okay, so dia tak capai target kita lah. Mungkin kita boleh miss out opportunity kat sini. Okay, sebab kita target dia akan turun bawah lagi, tapi tak, dia terus naik. Mungkin pada timing tu kita tak akan dapat keuntungan yang kita idamkan. Beli pada harga rendah yang kita idamkan lah. 2 kali dah macam tu
So kita akan tengok juga kali ketiga. Okey, kali ketiga kita nak analisa line ini pula. Line ni. Okey, so retracement yang terdahulu adalah yang sebelum ni kat sini. Saya nampak kan, sebenarnya kalau you study betul-betul kan, line ni dari atas sampai ke bawah, yang ni lebih bawah daripada yang ni tau. Okay. So, apa yang kita kena fikir sekarang, kalau you tengok ni sampai sini kan, line yang I buat satu lagi. So, yang ni kan, you tengok dia punya line lagi ke bawah, lagi bawah daripada line yang sebelum tu. Dia tak, yang ni, yang point ni tak pergi ke bawah kan, sebawah yang line sebelum yang ni kan. Yang ni dia pergi sampai ke ni, tapi yang ni dia tak pergi bawah daripada tu. So maksud dia, kita sepatutnya tak menganalisa kawasan ni. Kawasan ni kita tak patut analisa sebab dia still on the trend upward. Dia bukan buat retracement. So yang ni sebenarnya bukan retracement yang nyata, tapi itulah masalahnya. Kita tak boleh guna line ni lah untuk jadi reference kita, sebab yang ni still on the way to up lah. So I akan guna line ni lah. I akan guna line ni sebab yang ni bawah, ni lebih atas kan. So dia, filosofi uptrend tu kita still maintain. Okay, saya akan ambil. Okay, yang ni adalah 58 darjah. Okay, 58 darjah. So yang ni akan jadi reference kita, bukan line yang ni. Sebab line yang ni dah fail kita punya test untuk uptrend tu. Okay, so kita just perlukan 1/3 tinggi. So angka-angka lah Okay, dia macam penurunan dia agak curang, 80%. Yang ni 58 je. So bila kita tindihkan, harap menjadi kali ni. Okay, sepatutnya kalau dia turun 80%, dia psikologi dia, penjual tu dia agak panik, dia nak jual terus. Patutnya harga kena pergi lebih rendah daripada yang sebelumnya. So kita nampak kali ni berjaya lah dia pergi. So kalau kita buat line kan, kalau kita buat line, ini dah line. Okay, tapi kita nampak dia punya actual penurunan lebih rendah. Itu yang kita katakan sepatutnya. Yes, kali ini menjadi. So dia turun lebih ke bawah, tapi macam mana kita nak estimate lebih tepat dia akan turun ke banyak mana, level mana dia akan turun. First conclusion kita boleh buat, dia akan turun melebihi daripada grand line hijau ni. Sebab itu benchmark kita. Okay, lebih kurang macam ni lah mungkin tak tepat sangat. Okay, so first conclusion dah jadi betul. Second, kita kena find out dia akan pergi sampai bawah mana, agak sampai ke bawah mana. Okay, untuk mengetahui benda tu, kita kena sebab dia punya angle tu agak curam, so kita akan pergi ke, kita ada support resistance kan, support tu akan ke bawah, resistance tu ke atas. So kita akan tengok line support yang paling dekat dengan line hijau ni. Okay, yang line hijau ni adalah dekat sini resistance, support dekat sini. Ini dia support. Okay, saya lukis dua line ini adalah banyak mana yang reference kita turun. So disebabkan curam dia 80%, dia akan turun lebih daripada reference kita, and dia akan turun sampai ke support line. So support line yang ada selepas kita punya reference line dekat sini, support line adalah dekat sini. So you tengok dia tu sangat jitu kali ni, dia turun sampai ke situ. Okay, ini yang sepatutnya berlaku kalau dia betul-betul psychological based market lah. Okay, sometimes psikologi tu macam kita dah tengok 2 kali tak menjadi. Okay, so kali ni menjadi kali ni menjadi. Okay, so kita akan buat satu lagi analisa untuk
confirmkan kita punya understanding. So ni dekat sini ada retracement. Satu lagi retracement. Kita akan tengok retracement ni okey ke tak, dia follow tak kita punya psikologi punya analisis. Okey, so kita akan ambil reference yang terdahulu adalah yang ni. Kita ambil dari situ sampai ke bawah tu 71 degree, that's the actual lah. Tadi walaupun tadi kita dapat 80, sebab kita tak buat sampai ke bawah sekali kan, kita just ambil 1/3 kan. Tapi kali ni bila kita buat reference, kita ambil dari atas sampai ke bawah, yang sebenarnya bacaan dia 7/1. And then kita ambil bacaan untuk 1/3 yang dekat sini. Kat sini, yang tinggi tu, ialah 1/3 85. So maksudnya dia lebih curam lah, lebih curam. Kalau kita tindihkan, dia sepatutnya turun lebih daripada reference kita lah. Bolehlah diturun lebih sikit. Kita buat trend line kat situ, line dia sepatutnya turun lebih daripada line ni lah, line hijau ni. Kalau kita tengok dia ada lebih lah, tapi lebih dia lebih sikit je. Conclusion pertama tu menjadi kali ni dia patut turun lebih daripada line hijau tu. Yes, dia turun lebih daripada tu. Tapi next thing kita kena tahu dia akan turun banyak mana. Ya, kita tahu lebih, tapi lebih tu banyak mana. So untuk tahu untuk mengetahui benda tu kan, saya buat line tu agak straight sikit. Okay. So untuk mengetahui banyak mana dia akan turun, walaupun kita dah tahu dia akan turun lebih daripada line hijau tu. Line hijau lebih tu kat mana? Kat sini ke, kat situ ke, kat mana? Kat sini ke? Banyak kan? Banyak possibility kan? Untuk mengukur benda tu, so kita akan tengok immediate support. Sebab line dia tadi curam kan? Lebih curam kan? So kita tengok immediate support. Resistance kat sini, support kalau kita tengok kan, macam mana buat support saya rasa kat sini lah support dia. Tu support level 1. Kita ada support level 2 kat sini bawah ni. Immediate support adalah kat sini lah, yang line pertengahan ni support dia. Tapi kita dapati actual penurunan tu tak sampai ke support yang kita idamkan lah. Dia sepatutnya turun dari atas sampai ke line ni. Tak menjadi sangat kali ni dia kurang, tapi tak kurang sebanyak mana yang kita harapkan. So ini half done. So saya nak anda tengok yang satu lagi. Mungkin kita buat last ni and then yang lain tu saya suruh you buat sendirilah dan you bagi tahu saya boleh ke tak boleh. Actually kan, you tahu banyak kenapa kita punya analisa banyak tak menjadi. Sebab dalam teknik ni dia ada satu rule tau. Dia punya rule, penurunan dia kena, bila dia buat retracement tu kena macam distinct maksudnya kena nyata, penurunan yang nyata. Tapi kalau you tengok kan, kalau you tengok dia punya kenaikan, dia sebenarnya naik je tu tau. Dia walaupun dia naik turun, dan dia punya naik turun tu tak ketara sangat. Cuba you bandingkan benda tu dengan penurunan yang ni. Yang ni ketara kan, ketara. Tapi yang selama ni kita analisis kan, dia penurunan dia tak ketara sangat. Bila penurunan tak ketara, teknik ni dia kurang jitu. Tapi kalau anda dapat saham yang penurunan retracement dia agak curam ataupun agak nyata macam ni, so anda bolehlah compare. For example kan, mungkin cuba kita tengok bahagian ni dia agak nyata kan, and then penurunan yang ni bahagian ni pula nyata juga kan. Kita cuba compare yang ni, kita jadikan yang ni benchmark, dan kita sebab yang lain semua dia naik turun tak nyata sangat. Penurunan tu tak nyata sangat, naik turun sikit. Bila kita zoom out, kita nampak carta kita tak, penurunan tu tak evident sangat, tak nyata sangat. That's why kita kena zoom out, zoom in graf kita tu.
tengok penurunan tu betul ke nyata, ya, evident. So yang kita nampak yang nyata kat sini dan sini. So oleh itu saya akan jadikan yang ni sebagai reference dan saya akan cuba ukur benda ni. Ada tak dia follow kita punya prinsipal ataupun hukum dalam analisa ni. Okay, kita akan trendline ni. Okay, dia turun sampai ni. Kan nyata kan. 45 degree 45 degree. Habis tu kita just ambil 1/3 dekat sini. 77 1/3 in fact dia lebih daripada 1/3. That's fine. Kalau lebih dari 1/3 it's fine. Okay, kita then tindihkan. 77 tu adalah sangat curam. Maksudnya selling power tu sangat-sangat mendadak coming in. So patutnya harga turun mendadak sangat lah. Okay, mendadak sangat kan. So kita tengok. Okay, kalau kita benchmark line hijau kita akan, okay, kalau ikut kita punya benchmark, inilah benchmark kita kan. So sepatutnya dia turun lebih bawah daripada benchmark. Yes, kali ini menjadi harga tu turun lebih bawah daripada benchmark. Tengok ni, dia turun lebih bawah sampai sini kan, turun. Tapi bawah mana dia akan turun? Sampai bawah mana? Kita tengok all the way to the support. Support dia dekat sini. Okay, kita boleh draw bawah line hijau tu, yang ni adalah resistance, and then yang ni bolehlah, yang ni adalah support. Kita boleh kata line dekat bawah ni in fact ni boleh jadi support. Agak sukar untuk saya rasa resistance yang ni pun tak kuat sangat resistance dia. Mungkin line ni boleh jadi resistance dia. Okay, resistance tu dia akan kuat bila kita ada banyak candle tapi kat sini candle dia tak banyak, a few je. So saya akan jadikan sebab candle yang sebelum ni tak kuat sangat, so jadikan yang ni sebagai candle resistance kita, and then yang bawah ni sebagai kita punya support lah. Ini pun tak kuat sangat sebenarnya, tapi it's fine lah. Okay, so kalau kita tengok penurunan dia, kita kena pergi all the way to the support. Tengok betul tak, jitu kan, sangat jitu. Dia pergi all the way to the support. Alright, so teknik ini yang saja ni dia sangat jitu. Dia sangat jitu bila penurunan tu ketara. So bila kita tengok keseluruhan graf ni, kalau kita zoom out kan, penurunan ketara tu berlaku dekat bahagian ni dan bahagian ni, dua ni. Yang lain tu naik turun on the way to up. Dia tengah menghala ke atas, on the way to up. So that's why bila kita buat so sekarang I buat day chart. Tapi you boleh kalau you buat let's say 4 hour chart, then dia punya penurunan ketara tu berbeza lah. Sebab you punya time trading, ada yang day trader, ada yang bukan day trader. Maksudnya day trader tu dia akan duduk sepanjang hari dekat screen dia buat trading saja kerja dia. Tapi ada lain yang macam investor mungkin seminggu sekali dah datang tengok okay macam mana saham dia, ataupun 2-3 kali sehari dia tengok, selepas 2-3 hari dia datang tengok macam mana saham. Dia ada day trader, dia ada long short term trader ataupun long term trader. So day analysis ni lebih sesuai untuk macam short term trader lah. Dia bukan day trader tau. Day trader tu lebih kerap dia punya trading. Kalau short term trader tu macam dia mungkin dia tengok setiap 2-3 hari, dia akan tengok dia punya carta, ataupun seminggu sekali dia tengok je tu. Okay, dia akan tengok the day chart lah. Dia akan tengok day chart. Okay, saya akan balik kepada day chart. Okay, so kalau nak bagi conclusion untuk analisa kali ni, dia agak jitu. Kalau untuk bila mana analisa tu untuk benda yang ketara, penurunan yang ketara. Tapi kalau penurunan dia tak ketara sangat, almost to the straight line, ni tengok ni dia tak jitu sangat. Kita dapati ada few time dia bagi false positive, something like that. So saya nak bagi tanya anda lah. So you tengok sekarang turun, yang ni nampak ketara kan, penurunan ketara. Cuba you komen kat saya, dia follow tak kita punya prinsip yang kita study untuk analisa retracement ni. Apakah dia
untuk kali ini saya buat satu line untuk analisa untuk yang ni, apakah dia follow apa yang kita mempelajari ataupun dia tak memfollow dia tak follow apa yang kita pelajari pada hari ini. Cuba komenkan. Okey. Saya akan stop kat sini. Okey. Tolong like, share and subscribe kalau anda dapati video ni sangat membantu anda untuk memahami trading. Okey.